يا شيخنا يا شيخنا شيخ زين العصري يا حبيبنا نحبكم في الله أنتم ولينا أنتم إمامنا أنتم شفيعنا أنتم شفيعنا يا خالق العالم يا خالق العالم يا حبيبنا يا شيخنا شلنا ذم حقاني يا حبيبنا يا شيخنا شلنا ذم حقاني أنتم حبيبنا أنتم شيخنا أنتم ولينا يا سلطان أولياء. Antara benda yang Nabi SAW tekankan juga untuk menghentikan syirik ini adalah taqdis. Ini penting. Jangan bawa kepada memuliakan makhluk sebagaimana memuliakan Tuhan. Ini pintu yang ramai orang telah sesat. Nabi betul-betul jaga pintu ni. Jangan muliakan orang macam kemuliaan kepada Tuhan. Jangan lebih-lebih memuliakan orang. Nabi jaga. Ini beza tuan-tuan. Kadang-kadang orang boleh cakap teori tau. Tapi Nabi SAW bukan teori. Nabi jaga betul. Nabi jaga. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nabi sebut kepada para sahabat, jangan kamu memuji aku sebagaimana orang-orang Kristian memuji Isa. Innama ana abdullah wa rasuluhu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Panggillah aku Abdullah wa rasuluhu. Panggillah aku Abdullah wa rasuluhu. Nabi jaga betul. Pintu ni Nabi tutup. Dalam riwayat Ahmad, hadis Anas bin Malik kan, yang famous dia ceritakan, ada orang pendalaman biasa ya, tak ada apa-apa kelebihan. Biasa orang jumpa pembesar, orang akan puji lah. Biasalah kan orang baca kasidah puji orang besar. Hanglah yang paling bagus, hanglah yang paling hebat, hanglah yang paling bermakna, hanglah yang paling jujur, hanglah yang paling dekat dengan Tuhan. Ini biasa. Puji je. Jumpa orang yang power sikit, kita nak dekatkan diri dengan dia, kita akan puji. Ada satu orang jumpa Nabi SAW. Dia jumpa. Ya sayyidana wabna sayyidina. Ya khairana wabna khairina. Dia puji Nabi depan orang ramai. Wahai tuan kepada kami dan juga anak kepada tuan kami. Wahai yang paling baik di kalangan kami, anak kepada orang yang paling baik di kalangan kami. Puji Nabi. Kita kalau orang puji, kita senyum lah. Orang puji, kita senyum. Ini kebiasaan kita. Kita suka. Ada lagu Melayu kan, kita rasa bangga bila dipuja apa-apa kan. Orang puji, kita pun seronok, kita senyum. Oh, bagus ya orang puji aku. Tak minta, tapi orang puji. Ini kebiasaan manusia biasa. Tapi, lama-kelamaan, walaupun dia bermula macam tu, kalau dibiarkan, dia akan jadi budaya. Puji ni akan jadi budaya. Kemuliaan ni, sekali dua mungkin kita rasa, tak apalah kot orang buat. Lama-kelamaan akan jadi budaya. Contoh kan, salam cium tangan lah contoh. Salam cium tangan biasa je kan. Kita tolak, selalu kita tolak. Hang sebayang aku nak cium tangan pasal kan. Kita tolak je. Tapi kalau dah biasa kita akan, nak cium tangan, cium lah. Dia jadi macam tu lah. Nak cium tangan, lain lah dengan budak-budak kecil kan. Kalau budak kecil pula, kalau kita dah biasa, okey lah budak kecil dah biasa, orang cium tangan, kita pun malas nak tarik 2-3 kali, budak kecil kita biar je lah. Tapi semua jenis kemuliaan ni, kalau kita biasakan, umur beza 2-3 tahun, kerana dia pandang kita mulia, dia pandang kita kuat, nak cium tangan, tak payah. Tapi kalau kita biarkan, lama-kelamaan, sekali-sekala kita biar. Lepas tu, kalau kita tak biarkan, sekali-sekala rasa tak sedap hati, tapi lama-kelamaan, apa akan jadi? Mampu bigar nak salam-salam, nak cium-cium, kita pun jalan. Akhirnya, lama-kelamaan, orang tak cium, kita pula pergi tolak tangan kat muka dia. Hai, nak cium lah. Lama-kelamaan. Bukan pasal, itu bukan kita salah ke tak salah. Tapi, kemuliaan ni, angkat orang letak tinggi, itu pattern dia. Kalau kita biarkan, lama-lama akan menjadi budaya. Apabila telah menjadi budaya, ketika itu kalau orang tak puji kita, kita akan terasa, awak tak puji. Awak tak puji. Bukan kata orang besar mana pun, orang yang kecil-kecil je. Bagi contoh orang lagi, orang lain marah. Cerita pasal kita je lah.
Contoh. Awak ni tak panggil aku ustaz, dia tak tahu aku ustaz. Dia terfikir macam tu kan kadang-kadang. Saya tak ada lah, macam tu saya tak suka orang panggil ustaz pun. Tapi bila kita biarkan, lama kelamaan, next step adalah kita tak dapat pujian tu, kita rasa, dia ni pasal apa ni? Takkan hang tak tahu aku Tan Sri? Takkan hang tak tahu aku ustaz? Awak duk panggil aku macam ni je. Dia main perasaan macam tu. Nabi SAW, nampak contoh yang Nabi letak ni. Bila orang panggil Nabi, wahai orang yang paling hebat di kalangan kami, wahai orang yang paling mulia di kalangan kami, Nabi kata, ayuhan nas, alaikum bittaqwakum, wala yastahwiyannakum syaitan. Wahai manusia, jagalah kamu dengan takwa kamu, supaya kamu tidak dihancurkan oleh syaitan. Ana Muhammadun ibnu Abdullah, Abdullah wa Rasuluhu. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tak suka kamu memuji aku lebih tinggi daripada kedudukan yang Allah letak kepada aku. Bayangkan kesungguhan Nabi SAW ni, kesungguhan Nabi, macam mana Nabi boleh kontrol behavior orang. Sekarang ni, siapa-siapa pun apabila dia ucap asyhadu an la ilaha illallah, dalam solat kita ucap apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ataupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nampak Nabi kontrol behavior. Tak ada siapa pun ketika dia nak ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana habibana syafi'ana, tak ada. Masa selawat lain lah. Selawat tu cerita lain, orang punya dekorasi. Tapi dalam ibadat, Nabi punya kontrol, aku hamba Allah, Rasulullah. Hanya nak tambah lebih-lebih dah. Kualiti yang Nabi tambah, Nabi letak. Nabi punya kontrol ni. Kerana apabila dibuka pintu memuliakan manusia, pintu itu akan membawa kepada kesyirikan yang besar. Pintu ni kalau dibiarkan, dia membawa kepada kesyirikan. Bukan takat muliakan manusia. Kadang-kadang dia mulia dengan pujian. Tapi apabila orang tu mati, akhirnya setelah dia mati pun akan bersambunglah kemuliaan yang dibagi kepada dia. Sebab tu Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, ketika dia pergi Habsyah, dia bercerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami lihat di Habsyah dalam gereja ada banyak gambar. Gambar-gambar dalam gereja banyak. Nabi sebut kepada mereka, ulaika idza kana fihimur rajul salih. Itu adalah kaum yang kalau ada orang soleh di kalangan mereka mati, banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka akan bina masjid apabila ada orang soleh mati. Lalu mereka akan lukis gambar orang soleh tu di masjid yang mereka bina. Ulaika syirarul khalqi indallah. Nabi kata, itulah seburuk-buruk makhluk Allah. Seburuk-buruk makhluk Allah. Ada orang soleh mati, dia buat masjid. Tak orang soleh kat dalam tu. Lukis gambar orang soleh. Nabi sebut. Itu seburuk-buruk makhluk Allah. Sebab ibadat ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan bila Nabi buka dalam riwayat disebutkan apabila Nabi buka kota Mekah, Nabi minta kunci Kaabah, Nabi masuk dalam Kaabah, ada gambar Nabi Ibrahim. Ada gambar yang disimpan turun-temurun. Lama disimpan gambar Nabi Ibrahim. Kalau kita apa kita kata? Bahan sejarah ni. Bahan sejarah lah. Sayang gambar dah 500 tahun. Nak buat apa kalau kita simpan lah barang sejarah. Jangan kata gambar Nabi. Benda-benda kecil pun, barang sejarah ni kena simpan. Apabila Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi lihat ada gambar Nabi Ibrahim, Nabi arahkan, padam gambar ni. Padam gambar ni. Dia adalah tulisan minyak ke apa, adalah cara untuk padam. Jangan simpan. Kerana nak menjaga agama. Kita bukan sembah Ibrahim. Kita sembah Tuhan Ibrahim. Tak ada kelebihan kamu simpan pun gambar Ibrahim. Betul nampak macam mana Nabi punya jaga ummah ni. Zaman Nabi banyak ahli seni, tapi tak ada satu pun gambar Nabi SAW yang orang ukir dan simpan. Semua gambar-gambar Nabi terdahulu, kerajaan Islam masuk di mana-mana, hancurkan semua gambar tu. Zaman lah ni, tak ada gambar Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa yang accurate, yang disimpan beratus-ratus tahun. Kerajaan Islam sampai je, ada gambar Nabi, buang, padam. Ini bukan agama kita.
Ini pintu saja, bukanlah syirik pun simpan gambar Nabi buat kenangan. Macam Haji Rahman simpan gambar bini tak dalam poket, simpan buat kenangan. Dia tak lebih, tak kurang daripada tu pun. Tapi, tengok itu. Dia tak ada apa-apa pun. Tapi nak tutup pintu syirik tu. Sungguhnya Nabi SAW. Dan kadang-kadang apabila agama ni dah merentasi satu zaman semakin lama, budaya-budaya yang sama ni datanglah timbul balik. Saya duk tengok 2-3 hari lepas gambar Baqi' di zaman kerajaan Uthmani dulu. Banyak kubah. Di atas kubur sahabat Nabi ada kubah, di atas kubur sahabat Nabi tu ada kubah. Banyak di Baqi'. Saya pun tak pastilah gambar tu accurate ke tak. Tu zaman sebelum ni banyak kubah. Bersebar luas. Ada tempat yang mulia yang orang pergi minta hajat dan sebagainya. Tapi ini bukanlah ajaib ataupun mustahil. Kubur-kubur para sahabat dan pembesar, kalau tengok di Jordan ataupun di Turki, macam itulah yang berlaku. Dibuat bangunan elok-elok, ada orang di Jordan sama juga. Di Mu'tah apa semua, orang pergi di situ, orang pergi baca doa, sebahagian orang di situ kubur Nabi Ayub, ada sebahagian tempat yang orang pergi, orang baca doa kat situ. Orang pergi, orang beribadat dekat situ. Sedangkan Nabi SAW sebut, ini tinggalan yang Allah Ta'ala tak suka. Apa yang Allah Ta'ala tak suka? Kalau ada orang soleh mati, kamu bina masjid di situ dan kamu buat gambar. Allah Ta'ala tak suka. Sehinggalah Madinah, bila Ali Saud masuk dengan Muhammad bin Abdul Wahab, dihancurkan semua kubah-kubah tu. Sekarang kalau pergi ke Madinah, kubah siapa pun tak tahu. Kamu jalan, kamu doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk Allah ampunkan ahli kubur. Tapi map tu, orang Syiah mereka simpanlah sebahagian map tu, kubur siapa-siapa. Tapi map tu kerajaan Saudi tak sebarkan pun. Kubur siapa kita pun tak tahu. Sama, rata. Batu yang sama di atas setiap kepala. Dan inilah yang lebih dekat dengan tuntutan Nabi SAW. Orang Muslim mati, tanam dia di perkuburan awam. Tanam di perkuburan awam. Kenapa tak tanam Nabi di perkuburan awam? Satu sahaja sebab. Sebab Nabi pesan, di mana para Nabi mati, di mana para Nabi wafat, di situ mereka dikebumikan. Di tempat Nabi wafat itulah digali dan baginda dikebumikan. Itu je sebab dia. Tak ada sebab lain dah. Sebab pesanan Nabi SAW. Dalam bilik rumah Aisyah, ditanam Nabi SAW. Sebab Nabi wafat di situ. Kecil tempat tu. Kecil tempat tu. Lepas tu Abu Bakar pula meninggal dunia. Adalah ruang sedikit. Aisyah kata, tanamlah Abu Bakar di sebelah Nabi SAW. Tanam Abu Bakar di sebelah Nabi SAW. Sebab ketika hidup Abu Bakar ni rapat betul dengan Nabi SAW. Apabila dia meninggal, letaklah di sebelah Nabi SAW. Aisyah kata, adalah satu space kecil mungkin boleh tanam aku di situ. Satu ruang di sebelah Nabi SAW dan Abu Bakar, ada space mungkin boleh tanam aku. Sampailah apabila Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, dibunuh, anak Umar datang minta kepada Aisyah, boleh tak nak letak Umar dekat sini? Sebab mereka kawan-kawan, Umar, Abu Bakar, Nabi, kawan-kawan, boleh tak letak kali? Aisyah kata, habis aku punya part tak dapat lah. Lepas tu letak Umar kat situ pula. Aisyah kata, Umar lebih layak daripada aku. Umar lebih layak, lalu dia benarkan Umar ditanam di rumah dia. Setelah Umar ditanam di situ, Aisyah letak dinding antara bilik dia dan juga kubur tu. Sebab Umar bukan mahram dia. Ala kulli hal, satu-satunya sebab kubur Nabi tak duduk dekat Baqi' tu kerana pesanan Nabi SAW. Di mana para Nabi mati, di situ mereka dikebumikan. Abu Bakar dan Umar ni sebagai pelengkap dekat dengan sebelah kubur Nabi SAW. Okay, jangan dia. Ali pula Ustaz. Ali kat Kufah kita dah cerita sirah, Ali jumpa dah. Okay. Saja nak test. Saya berhenti tekat ni dulu kan. Lama pula ni.